Bismillahirrahmanirrahim. Tes mikrofon. Ustadz Azmal jelas? Jelas saja, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program Tadabbur Ilmu siri ke-10 pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah kita sudah masuk ke siri 10 dan untuk makluman buat semua pelajar yang dikasihi di mana sahaja anda berada pada malam ini, bahawa topik-topik pembelajaran tingkatan 4 sudah selesai kita ulang kaji, iaitu bermula siri pertama hingga siri ke-9 pada baru-baru ini. Ustazah dan rakan ustazah yang lain percaya bahawa kefahaman pelajar terhadap topik-topik yang sudah dilaksanakan secara maya melalui program ini sudah dapat dikuasai dengan baik. Tahniah, bagi yang belum kuasai, jangan mengalah. Tingkatkan usaha anda, gandakan usaha anda untuk memahami dengan betul terhadap topik-topik yang belum kamu kuasai sepenuhnya. Anda boleh, insya-Allah. Baiklah, pada malam ini kita sudah bermula pada topik pembelajaran tingkatan 5 dan tahniah buat para pelajar di luar sana yang setia dengan program ini sehingga kini. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis tadabbur ilmu kita pada malam ini, adalah lebih baik kita mohon keberkatan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bersama-sama kita pada malam ini iaitu yang saya hormati Ustadz Ahmad, Ustadz Azmal, Ustadz Zafrul, Ustazah Dayang Syarmila, Ustazah Rafida, Ustadz Nizam, Ustadz Sabani dan saya Ustazah Aida sebagai pemudacara anda pada malam ini. Yang dihormati juga para asatidzah di luar sana dan paling bermakna dan dikasihi adalah buat para pelajar yang sedang menonton program ini secara langsung. Sebelum itu, saya beri peringatan para pelajar agar sediakan peralatan alat tulis seperti buku catatan, nota di sisi masing-masing. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, sepanjang majlis ini jika ada sebarang persoalan yang berkaitan dengan topik yang akan disampaikan sebentar lagi, boleh diajukan di ruangan chat dan dinasihatkan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Baiklah, pada siri kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Sabani bin Adnan. Beliau bertugas di SMK Bungawan Papar dan merupakan jurulatih utama negeri bagi mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Dengan sukacitanya kita menjemput Ustaz Sabani untuk menyampaikan siri ulang kaji dalam bidang tilawah tingkatan 5 yang meliputi 3 topik utama pada malam ini. Dipersilakan. Terima kasih kursi majlis rakan saya jurulatih utama Ustazah Aida binti Japinin. Terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, penganjur program tadabbur PPD Keningau, iaitu penjelas dia Ustadz Muhammad Azir selaku penjelas program tadabbur ilmu, rakan-rakan jurulatih Ustadz Azmal yang bersiaran sekarang bersama saya, Ustadz Ahmad, Ustadz Nizam, Ustadz Zafrul, Ustazah Dayang Syarmila, Ustazah Fida, dan Ustazah Aida selaku pengacara majlis yang merupakan pakar IT dan penyediaan modul untuk program tadabbur ilmu pada tahun ini. Rakan-rakan pakar subjek pendidikan Islam di seluruh Sabah, rakan-rakan saya Ustadz Adi di SMK Taman Fajar Sandakan, Ustadz Fikri MRSM Sandakan, Ustadz Farhan SMK Tabobon, Ustadz Syahrul di PPD Kinabatangan, Ustazah Susila PPD Penampang, guru-guru pendidikan Islam di seluruh Sabah, kawan-kawan lama, kawan-kawan sekelas yang bersama-sama saya pada malam ini. Seterusnya, para pelajar, murid-murid yang mengambil SPM 2021
yang akan mengambil subjek pendidikan Islam pada bulan Mac tahun 2022 akan datang, yang berada di Sepitang, Membakut, Beaufort, sekolah saya sendiri SMK Bengawan. Apa kabar tangga-tangga semua? Apa kabarnya? Jangan tah malam ni melihat all together, now everything something anything malam ni. Tahan dulu. Okay, juga murid-murid yang berada di Telupit, Kudat, Buluran, Kinabatangan, Sendakan. Uy Jo, apa kabar kamu Jo? Tahu juga kami ni bahasa Sendakan. Semoga sihat semua dapat mengikuti program ini. Juga yang berada di Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu, Kudat. Nah, campur-campur sudah ni. Boleh katakan ni hau liang yan abar no alap. Doa-doanya begitulah. Semoga semua dapat berada bersama-sama saya pada malam ini. Yang juga berada di Tawau, Ladato, Sempurna. Okey kamu po. Macapuy makan tu dulu Macapuy makan tu dulu. Kini ngau Tambunan Ranau. Sekarang lah menengok EPL, English Premier League, Piala Thomas. Ada satu tim kita masuk separuh akhir pada malam ya. Sabar lo. Dan kesemuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Okey, pada malam ini untuk siri ke-10, tajuk yang saya akan bentangkan berkenaan dengan bidang Al-Quran. Kalau dulu namanya tilawah Al-Quran. Tapi kadang ini bidang Al-Quran teknik yang sama, cara menjawab yang sama, cuma orang yang mengambil periksaan saja yang lain-lain. Ada 3 topik utama yang kita akan bincangkan pada malam ini. Yaitu yang pertama, ciri-ciri mukmin berjaya, merupakan satu tajuk yang lama dan yang selalu keluar. Kalau kita ikut analisis pada sebelum ini, kerap kali keluar. Dalam 5 tahun tu 2-3 kali tajuk ni keluar. Sudah keluar dalam 2-3 soalan di dalam tahun yang sama. Jadi ini merupakan tajuk yang penting dan diulangkan semula. Dimasukkan semula tajuk ni dalam KSSM. Tajuk kedua iaitu memahami keutamaan dalam tindakan. Tajuk ketiga, kepelbagaian bangsa dalam Islam. Jadi untuk tidak buang masa, pada malam ini marilah sama-sama kita berkongsi ilmu tentang tajuk pertama iaitu ciri-ciri mukmin yang berjaya. Iaitu pelajaran 4 di tingkatan 5. Okey, antara objektif pelajaran pada malam ini yang pertama, pelajar-pelajar mesti menguasai pembacaan dan menghafaz Al-Quran ni, ayat ini dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Mesti pandai kalau mau dapat A. Kalau tak pandai, bolehlah B tu boleh dapat lah. Mesti pandai ya. Yang kedua, fokus kita, objektif kita pada malam ini memahami maksud ayat. Tahu baca ayat dan faham maksud bahasa kita. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri mukmin bertakwa atau ciri-ciri mukmin berjaya. Silapnya. Sorry. Ciri-ciri mukmin berjaya ini antara soalan-soalan di dalam isi kandungan ayat tersebut. Dan terakhir, biasalah antara soalan favorit dalam bidang Al-Quran dan bidang Al-Hadis, iaitu pengajaran ayat ataupun ayat pengajaran. Sama saja tu. Pengajaran ayat ataupun ayat pengajaran. Itu objektif kita pada malam ini. Pertama, kamu kena pandai membaca surah ini, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Dapat membaca dengan betul dan lancar, baru kamu dapat menjawab soalan A1 Roman. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, hingga ayat ke-11 allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Baca, rajin baca, insyaAllah dalam kepala kamu kena ingat. Jadi dalam fokus ayat ni kita mesti ada kemahiran untuk mengingat. Saya kategorikan dalam beberapa peringkat. Pertama, soalan ini yang biasanya keluar dalam peperiksaan yang tonton dulu dari 2011 hingga 2020. Ada beberapa analisis dia, nantilah kita bagi dalam ceramah teknik nanti ya. Ada 3 peringkat. Biasanya lah soalan yang keluar tajuk ni. Pertama, saya bagi peringkat 1. Peringkat 1 ni daripada ayat 1 hingga 4.
qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Sampai situ ya. Sampai sini maka akan keluar pertanyaan, soalan di bawah dia. Ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri yang beriman, 1A, 1 Roman. Sampai sini. Saya kategorikan sebagai soalan peringkat 1. Okey ya. Seterusnya peringkat 2, ayat dia 5 hingga 7. Dari sini. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Sampai sini ya. Peringkat 2. Kamu kena ingat sekarang nih. Soalan baru, soalan keluar. Peringkat 3, ayatnya kebiasaan soalan dia keluar daripada ayat nombor 8 hingga 11. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Peringkat-peringkat ini kamu kena mahir lah. Jadi sekarang kamu kena ingat. Peringkat 1 kah, peringkat 2 kah, peringkat 3 kah, soalannya akan keluar. Seterusnya objektif kedua iaitu maksud ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kena hafal lah. Peringkat 1 dengan nama Allah yang Maha Pemurah mengasihani. Qad aflal mu'minan, apa artinya? Dalam kepala sekarang kalau boleh kamu ingat lagi bagus. Artinya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Okey, kaedah untuk menghafal supaya kamu tidak lupa, kamu kena hafal ayat dia berserta artinya sekali. InsyaAllah benda ni sukar kamu lupakan. Kalau kamu hafal ayat saja, 2-3 hari sudah lupa. Ingat, qad aflahal mu'minan, apa artinya? Dalam fikiran lah. Sungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Okey, begitu. Pada malam ni kamu cubalah, mula-mula cuba ingat. Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Ingat, pertama tadi sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang yang beriman. Lepas tu ayat kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ingat terus. Ayat berapa ni? 1 hingga 4, ayat peringkat 1. Kalau keluar soalannya artinya isinya peringkat 1. Kamu kena ingat sekarang. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menaikkan zakat harta itu. Peringkat 2. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istrinya atau hamba sahyanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Okey, peringkat ketiga. Boleh kan? Kamu kena bagi-bagi. Sebab soalannya biasanya begitu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 untuk memudahkan kita memahami isi tajuk yang kamu jawab dalam soalan itu. Nanti peringkat 1 isinya kamu masukkan dalam soalan peringkat 3. Artinya jawapan kamu salah. Jadi kena hati-hati. Peringkat 1 biar isi peringkat 1, begitu juga peringkat 2 dan peringkat 3. Okey, apa arti peringkat 3? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Okey, bagus. Seterusnya dalam ayat, maksud ayat tadi, kebiasaannya soalan ini akan keluar dalam soalan pertama. Okey, ayat peringkat 1. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, sehingga wallazina hum lizzakati fa'ilun tu peringkat 1. Dia punya soalan, ayat di atas menerangkan tentang ciri-ciri orang beriman. 1A, 1 Roman. Ini soalan dia. Ya. Soalan pertama kemungkinan yang akan keluar iaitu soalan 1 yang berbentuk terjemahan ayat. Ayat panjang. Yang kedua kemungkinan soalannya keluar soalan 2 berbentuk terjemahan ayat, tetapi ayat tu bergaris. Nanti contohnya selepasnya. Soalan ketiga, soalan berbentuk
memahami keseluruhan maksud ayat. Okey, apakah dia soalan nombor 2 ni? Soalan 1 ni yang berbentuk ayat panjang. Kita lihat. Inilah soalan yang biasa keluar. Peringkat berapa ni? Ingat peringkat berapa ni sampai ayat 4? Peringkat 1. Kamu kena faham maksud ayat peringkat 1. Apa tadi kamu kena yang kamu hafal? Qad aflal mu'minin. Sudah dalam kepala kah? Sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang beriman. Okey, bagus. Kalau kamu ingat. Allazina hum fi salatihim khasyiun. Apa artinya? Boleh ingat? Yaitu orang-orang yang sembahyang yang khusyuk. Ingat sudah kan? Boleh ingat ni peringkat 1 ni ya. Jangan tercampur nanti artinya dalam peringkat 2 dan peringkat 3 untuk tajuk ni. Jadi kena bagi-bagi. Sebab yang keluar biasanya soalan peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Jadi untuk peringkat 1 ini adalah antara soalan yang berbentuk terjemahan ayat dipanggil ayat panjang. Wallazina. Apa artinya ni? Apakah maksud kalimah wallazina hum lizakati fa'ilun? Jawapan dia mesti tepat. Sebab dia soalan yang berbentuk subjek respon terhad. Apa artinya? Orang-orang yang membayar zakat. Baru jawapan kamu betul. Kalau kamu jawab orang-orang yang sembahyang khusyuk, maka jawapan kamu dikira salah. Orang-orang yang rajin bersedekah, jawapan kamu tidak diterima. Ini untuk soalan ni. Biasanya soalan ni 2 markah. Soalan yang kedua untuk maksud ayat ni ialah ayat yang bergaris. Nampak ni kan? Mana-manalah. Soalan tu kadang-kadang ini digarisnya, ini digarisnya, ini digarisnya, ini digarisnya, mana-mana. Tapi soalan ni, apakah maksud perkataan yang bergaris? Kena faham. Ini peringkat keberapa soalan ni? Peringkat 3. 8 hingga 11. Kamu kena bagi-bagi supaya kamu tahu, senang membezakan arti satu ayat itu dengan ayat yang lain. Peringkat 1 kamu mahir, peringkat 2 kamu mahir, begitu juga peringkat 3 artinya ni ya. Okey, hanya maksud yang betul diterima biasalah. Betul dalam ayat baris ni, jawapannya adalah amanah, salah, salah. Jadi kena hati-hati, kena mahir dalam maksud ayat bagi soalan yang pertama. Yang ketiga, ini biasanya calon sebelum ni menjawab kebanyakannya salah. Kenapa salah? Berbentuk memahami keseluruhan maksud ayat. Soalan dia senang. Senaraikan 2 ciri mukmin yang berjaya. Semua menjawab. Bagus. Jawapan banyak. Baguslah. Tapi jawapan mereka salah. Kenapa salah? Sebab isi pelajar-pelajar calon-calon sebelum ni, SPM sebelum ni, isi dia bukan daripada ayat. Itu Ustaz suruh kamu pahami peringkat-peringkatnya. Jadi peringkat 3 apa isi dia? Kamu kena tahu. Supaya senang kamu jawab jika ada soalan yang berbentuk memahami keseluruhan maksud ayat. Contoh dia, senaraikan 2 ciri mukmin yang berjaya. 2 ciri mukmin yang berjaya dalam ayat ni ada 2 saja. Faham kan? Apa dia? Ada 3. Orang yang menunaikan amanah, orang yang menunaikan janji, orang yang sembahyangnya terpelihara. Itu saja definisi. Selain itu, jawapan kamu tidak diterima. Jadi mulai hari ini, untuk tajuk ni, kamu kena bagi ya. Apa arti peringkat 1, ayat peringkat 1 dari 1 hingga 4. Apa arti peringkat 2 dari 5 hingga 7. Dan apa arti maksud ayat ni daripada peringkat 3 ayat 8 hingga 11. Kalau kamu dapat mahir tu, insyaAllah kamu akan dapat menjawab soalan berkaitan dengan fokus maksud ayat. Boleh ya? Kalau ada pertanyaan nanti, silakanlah. Okey, untuk isi kandungannya dalam ayat ni, ini kamu tanyalah. Ustaz-ustaz kamu, guru-guru kamu, ustaz-ustaz kamu. Ustaz cuma sampaikan saja apa isi kandungannya dan apakah teknik yang sesuai dalam menjawab isi kandungan ni. Pertama, isi kandungannya ialah ciri-ciri mukmin berjaya, menerangkan tentang beriman kepada Allah. Isi ayat peringkat pertama tadi ya, khusyuk dalam solat, menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia, menunaikan zakat. Ini isi ayat peringkat pertama. Apa-apa soalan berkaitan dengan ayat peringkat pertama, inilah isinya. Sama ada kata tugasnya jelaskan, nyatakan, terangkan 2 pengajaran pada ayat. Kita hendaklah beriman kepada Allah, diterima. Kita hendaklah khusyuk dalam solat, iya. Kita hendaklah, ini saja isinya. Kalau kamu bilang kita hendaklah menjaga kehormatan diri, jawapan kamu dikira salah. Sebab dia ayat peringkat kedua. Faham kan? Boleh kan?
Okey, yang seterusnya ayat peringkat kedua isi dia menjaga kehormatan diri, menjaga amanah dan janji, sentiasa memelihara solat. Bukan. Sentiasa memelihara solat. Ini isi kedua. Yang ketiga, menjaga amanah dan janji, sentiasa memelihara solat. Ini isi peringkat kedua, menjaga kehormatan diri. Kamu rujuklah balik dengan tentang ayat-ayat yang ciri-ciri mukmin berjaya ni. Okey. Isi keterangan daripada ayat isi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu beriman kepada Allah Taala bermaksud orang yang sentiasa meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangan maksudnya. Ini keterangan bagi isi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk dalam solat, menumpukan sepenuh hati dan penghayatan dengan cara menetapkan anggota memahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Untuk maksud isi menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak mendatangkan faedah atau perkara yang merosakkan akhlak. Menunaikan zakat, mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Menjaga kehormatan diri, menjaga dan mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak seperti zina, sumbang mahram dan hubungan seks luar tabi'i. Okey ya. Untuk KSSM tahun ni, antara perkara yang baru dalam tajuk ni ialah tentang zina ni ya. Apa zina ni? Akibat salah laku seksual dalam Islam. Sumbang mahram dan hubungan seks luar tabi'i. Menjaga amanah dan janji maksudnya menjaga tanggungjawab dalam setiap urusan. Contohnya dalam urusan pekerjaan, harta benda dan kerahsiaan. Memelihara solat, menunaikan solat pada waktunya dengan menyempurnakan segala syarat dan rukunnya. Jadi keterangan-keterangan mengenai isi ini kamu tanyalah. Nanti Ustazah untuk keterangan yang lebih lanjut dan padat. Seterusnya isinya iaitu akibat salah laku seksual. Ini baru dalam tajuknya. Pertama, maksud. Kena faham maksudnya dulu. Apa tu zina? Zina ni ialah melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Contohnya, persetubuhan haram antara pasangan kekasih. Kena fahamlah dia punya pengertiannya. Kena kuasai. Maksud sumbang haram, apa tu sumbang mahram? Melakukan persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan yang diharamkan berkahwin kerana faktor keturunan, adik-beradik, penyusuan, adik-beradik susuan dan persemendaan, hubungan tiri, ibu mertua, bapa mertua ya. Contohnya persetubuhan haram dengan bapa kandung, bapa tiri, adik-beradik kandung atau adik-beradik tiri. Itu contoh dia. Untuk maksud sumbang mahram diharap murid dapat memahaminya, kuasai kefahaman tentang maksud-maksud salah laku seksual. Yang ketiga, maksud hubungan seks luar tabi'i. Kena faham ya, sebab benda-benda ni telah terjadi, dewasa ini telah terjadi di negara kita juga, tidak terkecuali ya, dan di negara-negara barat yang lain. Apa dia hubungan seks luar tabi'i? Kita kena tahu juga, iaitu melakukan persetubuhan haram dengan cara yang bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Lain, ganjil. Dia mau lelaki sama lelaki. Ada orang gitu kan? Bini-bini sama perempuan. Itu okey lagi. Yang tidak okey ni, lelaki sama kuyuk. Aduh. Lelaki sama ayam. Itu dipanggil persetubuhan dengan haiwan. Contohnya apa? Liwat. Liwat lelaki dengan lelaki. Lepas tu musyahaqah ataupun lesbian, perempuan dengan perempuan. Onani dan persetubuhan dengan haiwan. Ini antara salah laku seksual yang berlaku di kalangan masyarakat kita, juga termasuk dalam tajuk ciri-ciri orang beriman. Akibat salah laku seksual yang tadi ketiga-tiga maksud di atas tadi, salah laku seksual tadi zina, sumbang mahram
dan hubungan seks luar tabi itu, akibatnya yang berlaku ialah hilang kelayakan dalam mewarisi harta pusaka bagi anak yang tidak sah taraf. Hilang kelayakannya. Kalau ada berlaku zina, dapat anak, maka anak itu tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka ibu bapanya. Yang kedua, akibat salah laku seksual akan menyebabkan keruntuhan institusi keluarga, porak-poranda, berlaku perceraian, pergaduhan mama bapa, pakcik makcik, menyebabkan keruntuhan institusi keluarga. Kamu kena hafalnya. Ini antara soalan-soalan yang dikemukakan sebab semua slide ni terdapat kenyataannya dalam buku teks kita. Antara semualah disertakan saya tulis dalam slide ni. Dia punya isi-isi. Apa tadi? Akibatnya lagi. Seterusnya yang ketiga, menyebabkan gangguan emosi dan mental, terdedah kepada penyakit fizikal seperti AIDS dan sifilis, mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah, menggugat keharmonian hidup bermasyarakat. Itu saja yang terdapat dalam buku teks. Okey. Sekiranya jawapan kamu untuk ini, contoh dia, soalan dia, apakah akibat salah laku seksual terhadap masyarakat? Jawapan kamu tidak yang tercatat dalam slide ni pun boleh diterima sebab ini dipanggil soalan subjektif, respon terbuka. Jadi antara fokus soalan-soalan isi kandungan tadi ialah saya bagi kepada 4 yang biasanya keluar soalan tersebut. Pertama, dia akan keluarkan kata tugas. Biasanya soalan ni markah dia 4. Ya. Antara kata tugas yang terlibat dalam pembikinan soalan untuk menjelaskan ciri-ciri mukmin berjaya, bukan bertakwa. Berjaya ni ialah pertama kata tugas dia jelaskan. Jadi murid kena tahu, bila kata tugas jelaskan, murid kena tahu bagaimana cara menjawab untuk soalan kata tugas jelaskan. Yang kedua, untuk isi kandungan ni soalan dia akan keluar kata tugas dia nyatakan. Juga kamu mesti tahu cara-cara menjawab kalau kata tugas dia menyebut tentang nyatakan. Yang ketiga, kata tugas dia yang selalu murid salah sini tidak dapat markah ialah terangkan. Jadi kena hati-hati ya, saya akan terangkan selepas ni. Dan keempat, biasanya soalan yang keluar dalam penjelasan ciri-ciri mukmin berjaya tadi ialah tentang soalan kebat. Soalan kebat. Okey ya, soalan kebat. Soalan pertama, kata tugas dia jelaskan. Untuk itu biasanya soalan ni terdapat di dalam soalan A2 Roman lah. Okey, contoh soalannya. Soalan dia ayat maksud soalan peringkat keberapa tadi ni? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Soalan dia ayat peringkat ketiga. Okey, soalan dia ayat peringkat ketiga. Soalan dia 2 Roman. Jelaskan cara anda menjaga amanah sebagai seorang pengawas di sekolah. Jelaskan cara anda menjaga amanah sebagai seorang pengawas di sekolah. Biasanya 4 markah ya. Ada juga 2 markah lah. Tapi kebiasaannya soalan untuk isi kandungan ni adalah 4 markah. Jadi seperti biasa yang diterangkan oleh guru-guru kita sebelum ni, pertama, kamu mesti ulang balik teknik dia lah. Yang paling bagus, yang paling abdal, kamu kena ulang balik soalan. Macam mana ulang balik soalan? Cara untuk menjaga amanah sebagai seorang pengawas di sekolah ialah. Itu mesti ada loh. Untuk pendidikan Islam, teknik dia ulang balik soalan tu mesti. Kalau enggak, untuk kamu dapat A+ tu amat sukar. Okey ya. Mesti ya. Mulai sekarang kena buat. Ulang balik soalan, dan saya ke mana-mana sekolah sebelum ni, biasanya sekarang ni murid-murid sudah memahami teknik ni ya. Tidak ada masalah lah untuk setakat ni lah. Kalau dulu mungkin, dulu banyak kesilapan berlaku, tapi sekarang alhamdulillah banyak murid sudah tahu tentang teknik cara menjawab peperiksaan pendidikan Islam. Yang kedua, buat apa namanya ni? Dash ni apa ni? Buat apa dash ni? Sengkang. Buat garis lurus tu. Jawapan kamu kena buat garis. Untuk digalakkan buat garis, jangan buat nombor, sebab nombor ni kadang-kadang ada biasa kalau dulu susun ayat tu 1, 3, 2 gitu, menyebabkan keliruan kepada pemeriksa kertas. Buat dash.
Yang keempat, kamu kena jelaskan jawapan. Jelaskan, bukan buat huraian. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Begitu. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kena jelaskan. Kalau kamu menjalankan tugas saja, kamu tidak akan dapat 2 markah bagi satu soalan. Sepatutnya 4 markah ya. Sepatutnya lah. Sebab dia satu penjelasan. Kalau kamu jelaskan saja, kalau kamu buat nyatakan saja, kamu akan dapat 1 markah, bukan dapat 2 markah. Seterusnya yang kelima, soalan ini adalah berbentuk cara. Kena tahu, kena mahir ya. Kena mahir beberapa perkataan ini. Ini jelaskan cara. Jadi cara ada dia punya format sendiri. Format dia ialah mesti ada kata kerja. Format dia. Kalau tidak ada kata kerja, jawapan kamu dikira salah. Apa kata kerjanya? Menjalankan tugas. Ya, apa contoh dia? Membantu. Itu mesti ada tu. Kalau tidak ada yang kata kerja ni, maka jawapan kamu pun dikira salah. Melaporkan. Melaporkan tu, membantu, menjalankan. Cara ni kena perhati lah. Nanti akan diberitahu dalam teknik menjawab lah untuk pendidikan Islam. Seterusnya pengawas. Pengawas ni kena hati-hati. Biasa ada pengawas masyarakat pelajar yang disebut dalam soalan. Setiap desk kamu mesti nyatakan pengawas, nama pengawas ni. Ustaz bagi contoh, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai pengawas sekolah. Mesti sebut. Desk kedua, membantu pengawas mestilah membantu pihak sekolah melaporkan setiap kejadian yang tidak diingini berlaku di sekolah. Begitu. Mesti sebutkan nama pengawas itu di setiap desk kamu bagi soalan yang ada menyebut tentang pertama pengawas, pelajar dan masyarakat. Tiga nama ni ya. Kalau nada kamu buat, terkadang jawapan kamu diterima dan terkadang tidak diterima. Kebanyakan jawapan kamu tidak diterima. Jadi kena hati-hati. Kena tahu tekniknya baru kamu boleh dapat jawapan A+. Okey, untuk kata tugas nyatakan. Soalan dia dorman, nyatakan 2 faedah melaksanakan tuntutan dalam ayat bergaris. 2 faedah. Pertama, biasa kita kena fahami maksud semuanya. Maksud dia ayat ni peringkat keberapa tadi? Wallazina hum li amanatihim wa adihim raun. Peringkat keberapa tadi kalau kamu ingat? Peringkat ketiga. Jadi kena mahir. Ulang balik soalan 2 faedah melaksanakan tuntutan dalam ayat yang bergaris ialah buat des. Kalau soalan kata tugas nyatakan simple saja. Mendapat pahala. Okey. Jangan buang masa mendapat pahala sehingga Allah menyayangi begitu. Boleh jawab begitu, tapi masa kita tidak cukup. Sayang. Buang masa di sana. Jadi kena tahu yang mana panjang jawapan kamu, yang mana pendek, yang mana buntak. Kena tahu tu. Untuk menyukupkan masa kita dalam menjawab soalan. Biasanya kalau kita perhatikan biasanya 1, 2, jawapan orang bukan calang-calang lah. Bukan kaling-kaling lah. Hebat. Tapi 3, 4, 5, soalan 3, 4, 5 dan seterusnya, jawapan orang sudah berkurang. Rugi di sana. Markas sama 20-20 biasanya lah. Kenapa? Sebab masa mau habis lah. Saya anggapkan andaikan masa mungkin tidak cukup untuk mereka menjawab soalan sebab orang tumpukan kepada soalan nombor 1 dan nombor 2. Jawapannya kau lah. Bagus. Tapi 3, 4, 5 habis. Jadi sayang juga dia dapat A. Jadi kena mana yang panjang, mana yang pendek. Nyatakan pendek, jelaskan sederhana. Kena ingat tu. Terangkan panjang. 3. Jawapan 2-3 perkataan ada yang mendapat pahala, disayangi masyarakat, des. Okeylah. Jawapan yang diterima hanya berkaitan dalam ayat saja. Apa yang berkaitan dalam ayat saja ni? Ataupun yang semaksud dengannya. Menjaga amanah, menjaga janji, dan terpelihara solat. Mereka ni adalah orang yang masuk syurga. Itu saja dia punya isi. Selain daripada itu, ini ayat bergaris amanah aja ni ya. Kalau maksudnya pertanyaan dia 2 faedah yang patut 2 faedah melaksanakan tuntutan dalam ayat di atas. Ada 4 isi saja yang boleh kita buat dalam jawapan. Kalau jawapan luar, jawapan kamu tidak diterima. Jadi boleh bezakan kan? Jelaskan, boleh bezakan jawapan kamu
dan nyatakan pun setaraf kamu dapat buat jawapan yang sesuai dengan kata tugas, nyatakan yang. Maksudnya tadi yang antara soalan-soalan yang keluar dalam isi untuk bidang Al-Quran tajuk ciri-ciri mukmin berjaya ini. Biasanya soalan dia keluar. Yang ketiga soalan yang biasanya keluar dalam tajuk ini ialah terangkan. Contoh soalan, terangkan 2 langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk mencegah berlakunya salah laku sosial dalam masyarakat. Bila terangkan, apa yang harus kita buat? Pertama, pahami maksud soalan. Terangkan ni dalam ayat peringkat 1 kah, peringkat 2 kah, peringkat 3. Okey, jika peringkat 1, isi dia apa? Kena ingat. Apa isi dia yang pertama tadi? Sesungguhnya orang-orang qad aflahal berjayalah bagi orang-orang yang beriman. Isi dia orang beriman. Allazina fi solatihim khashi'un. Orang-orang yang sembahyangnya khusyuk. Ingat tu, kalau kamu jawab orang yang sembahyang saya 5 waktu, salah. Bukan sembahyang 5 waktu tu. Isinya sembahyang yang khusyuk. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang melakukan perkara dan perbuatan perkataan yang sia-sia. Itu isi dia. Yang keempat, wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang membayar zakat. Jadi terangkan 2 langkah bagi isi tadi ya. Ulang balik soalan, 2 langkah yang perlu diambil kerajaan untuk mencegah berlakunya salah laku sosial dalam masyarakat ialah buat dash. Dan jawapan banyakkan dash. Untuk soalan ni biasanya kamu banyakkan dash. Kasih banyak sampai puas hati sebab soalan ni tentang terangkan, subjek respon terbuka. Okey, soalan terangkan ni mesti kita tahu mesti ada isi dan huraian. Yang berlaku salah laku sosial dalam masyarakat ialah apa jawapan yang sesuai. Ialah pihak kerajaan harus mengambil tindakan sewajarnya, beri hukuman yang setimpal kepada masyarakat yang melakukan sumbang salah laku sosial kerana mesti ada huraian. Baru jawapan kamu dapat markah penuh. Nada kerana ataupun suka, supaya, untuk, kerana, agar nada. Jawapan kamu walaupun banyak dash, kamu hanya dapat 1 markah saja. 1 dash nada kerana dapat 1 markah. Jawapan betul. 2 dash nada kerana dapat 1 markah. 3 dash betul. 4 dash betul. 5 dash betul. Semua nada suka, nada supaya, nada untuk, kerana, agar. Walaupun semua betul, 6, 7 jawapan betul, kamu tetap dapat 2/4. Jadi mesti ada apa untuk melengkapkan jawapan kamu, untuk mesti ada huraian agar dibentras oleh kerajaan supaya masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Baru jawapan kamu dikira 1 dash dapat 2 markah. Jadi setaraf kamu faham tentang soalan-soalan yang keluarkan dalam tajuk ini. Yang keempat biasanya soalan hebat. Sebelum ni kalau dululah masa atas 2 untuk bidang Al-Quran ni ataupun nama-lamanya tilawah Al-Quran, soalan kebat ni belatupan keluar. 3, 4, 5. 4 tahun ni. Tahun depan 5. Merupakan tajuk yang amat penting lah. Soalan kebat. Begitu je sekarang ni. Jadi kamu perlu mahir memahami apakah dia soalan kebat. Biasanya yang ada gambar-gambar ni. Baru ada stimulus ni. Maka itulah namanya soalan kebat. Dan tindakannya berlainan dengan apa yang kamu jawab untuk soalan-soalan kata tugas sebelumnya. Antara tindakan yang tidak perlu kamu buat ialah jangan ulang balik soalan. Okay, sejauh manakah perbuatan dalam gambar di atas boleh menjejaskan perkembangan pendidikan remaja masa kini? Jangan kamu ulang balik soalan. Ulang balik soalan maksudnya perbuatan seperti yang di dalam gambar di atas boleh menjejaskan perkembangan pendidikan masa kini ialah itu jangan buat. Okay, untuk memahirkan kamu dalam menjawab soalan kebat ni, tanyalah Ustaz kamu masing-masing, ustazah kamu masing-masing. Ustaz hanya boleh tunjukkan tentang tekniknya. Okey, untuk soalan kebatnya. Untuk soalan kebat ni sebelum ni dia pengalaman daripada sebelum ni lah. Pada analisis, bengkel. Okey, ramai murid tidak menjawab untuk soalan kebat ni. Sayang lah, tak tahu kenapa orang dapat jawab ni. Sayang lah. Yang kedua, jawab tapi isi dan huraian balik-balik. Jawapan panjang. Isi, tapi isi dan huraian. Selain pada itu, isi dan huraian. Ceritanya lagi, isi dan huraian, isi dan huraian, isi dan huraian. Panjang. 1 muka surat, tapi jawapannya hanya dapat 2/4.
4. Kenapa dapat 2/4? Sebab calon-calon tidak sertakan. Isi uraian disertakan, uraian lengkap tidak disertakan, dan kesimpulan. Senang. Sebenarnya senang benarnya. Ini kita kena belajar dengan ustaz-ustaz kamu lah. Isi apa dia? Isi, saya bagi contoh lah jawapan dia. Jawapan ini. Apa jawapan dia? Yaitu perkembangan pendidikan akan terbantut dan bermasalah. Contohlah isinya. Ya, isi kerana terlalu mengikut hawa nafsu dan tidak minat untuk belajar. Itu huraian. Dapat sudah 2 markah. Yang ketiga, senang juga. Biasanya ini kesan ataupun sebab. Ya, akibatkah? Akibatnya pelajar gagal dalam periksaan dan akan menjelaskan masa depannya. Masa depan mereka. Itu kesannya. Dapat sudah 3 markah lah dia buat begitu. Oleh itu, ini yang senang. Kesimpulan paling senang. Kesimpulannya, kita hendaklah, begitulah. Oleh itu, pelajar sewajarnya memberi tumpuan terhadap pembelajaran demi menjamin kecemerlangan masa depan. Simple ya. Ikut saya dia punya format. Isi, uraian lengkap dengan sebelah. Ini isi uraian. Balik lagi kesimpulan. Balik lagi isi. Balik lagi uraian lengkap. Yang mana satu bertaburan. Sayanglah. Jadi menyebabkan mereka rasa soalan ini susah, panjang. Jadi mereka tidak minat untuk menjawab soalan kebat ini, sedangkan 5 soalan keluar, 5 kali 4, 20 markah hilang. Sayanglah. Kalau kamu pahami betul-betul, ini adalah soalan yang kamu boleh dapat markah yang baik daripada soalan-soalan yang lain. Ya, ingat soalan favorite keluar untuk tahun-tahun sebelumnya. Jadi kena kuasailah untuk soalan dalam soalan ini keluar dalam isi kandungan ayat ciri-ciri mukmin berjaya. Dan terakhir pengajaran ayat untuk tajuk ni. Kita hendaklah mesti ada, kita hendaklah. Bolehkah Ustaz kita mestilah? Boleh. Bolehkah kita wajiblah? Boleh. Tidak ada masalah. Yang penting ayat tu berbentuk ayat pengajaran. Ini contoh yang jawaban, keterangan yang ada di dalam buku teks kita. Kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Apalah yang ditulis dalam buku teks kita, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk agar menjadi hamba yang bertakwa. Apalagi kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kita hendaklah ada betul menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dapat 1 markah. Agar dapat meningkatkan kualiti kerja huraian. Kita hendaklah isi dan huraian, baru dapat 2 markah bagi setiap isi dia berkaitan dengan tajuk ini. Apa tajuk ini? Pertama, keimanan. Kalau kamu tulis, kita hendaklah bermain bola sepak di padang sekolah supaya dapat melaksanakan perintah sunat fardu kifayah daripada Allah. Salah, sebab isinya tidak berkaitan dengan ayat. Berkaitan dengan ayat tu baru betul. Apa dia menunaikan solat dan khusyuk? Ada agar? Ada, betul. Menjauhkan diri perkara ada agar? Betul, dapat 2 markah. Kita hendaklah berusaha untuk menunaikan zakat. Ada agar? Betul, dapat 2 markah lagi. Kalau kita tulis jawapan dia, kita hendaklah berusaha untuk menunaikan zakat saja, kamu akan dapat 1 markah. Ataupun kamu tulis menunaikan zakat agar dapat membantu perkembangan ekonomi Islam, kamu dapat 1 markah sebab nada kita hendaklah. Jadi kena hati-hati ya. Ini dulu masa pertama soalan ini keluar banyak calon salah. Banyak calon kehilangan markah ya. Ini pun merupakan soalan favorite nih. 2 soalan paling kurang lah setakat nih keluar. Tapi semenjak ada soalan kebat tu dia 2-2 lah. Kalau dulu 4, 3, 4 kalau dulu lah. Semenjak ada soalan kebat ni masuk campur diperkenalkan pada tahun berapa tu? 2018, 2017 kah? Lupa sudah. Maka soalan ayat pengajaran ini ada keluar juga tetapi tidaklah sebanyak seperti sebelum ni. Mungkin 2 tetap ada. Jadi benda ni kamu kena kuasai apa dia tadi dalam tajuk bidang Al-Quran ni, yang tajuk ciri-ciri mukmin berjaya. Semualah tajuk-tajuk Al-Quran iaitu soalan kebat dan soalan ayat pengajaran. Jadi Ustaz Arab kamu mahir lah dalam bidang Al-Quran ni. Serta bidang hadis. Sama saja, 2 tu. 2 tu sama teknik dia. Ya. So, ada soalan ya. Okey. Ada soalan daripada Syamira Natasha, Ustaz. Okey. Kalau soalan
Kalau soalan minta jelaskan 2 cara, tetapi hanya ada 2 markah. Perlukah kami beri penjelasan terhadap jawapan kami atau kami perlu. hanya perlu menjelaskan jawapan? Ya, perlu jelaskan. Bukan huraian, jelaskan. Kalau Anda jelaskan, maka jawapan kamu dapat 1 markah ya. 1/2 lah. Paham? Perlu jelaskan ya, jelaskan. Kalau nyatakan mendapat pahala. Mendapat pahala dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang mendapat pahala saja, maka jawapannya dikira salah. Itu untuk soalan. Ada satu soalan lagi. Ada satu soalan lagi Ustaz. Ya. Tapi ini dia lebih kepada inilah daripada FD nih, nggak tahu siapa FD nih, nama penuh dia. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Sekiranya ibu bapa anak tu nikah beberapa hari sebelum bayi itu lahir, adakah bayi tersebut dikira sebagai anak luar nikah? Okey, untuk ini, untuk tentang soalan hukum apa nih semua, nanti kita belajar di sekolah aja lah. Untuk ini Ustaz bagi teknik saja. Boleh kan? Itu nanti pertanyaan itu kamu tanya lah Ustaz, kamu mesti apa kalau yalah. Inti untuk apa ini maksudnya pengalaman-pengalaman kita dalam bengkel apa ada semuanya tentang cara ataupun teknik soalan ini keluar. Dan apa yang perlu kita buat dalam menjawab soalan. Untuk isi-isi kandungan dia apa tadi Ustaz sudah bilang tadi, nanti kita baca buku balik katanya Ustaz nantilah. Kalau enggak dia lambat nih. Boleh kan? Okey Ustaz, terus Ustaz. Okey terus fokus pengajaran ni semua sudah tahu lah nih. Dulu masa baru keluar soalan ni, markah semua habis dalam sini ya. Jadi untuk dapat A+ tu payah. Tapi makin lama semua murid calon di Sabah ni lah pakar sudah. InsyaAllah. Jadi kamu teruskan kepakaran kamu. Ya, soalan yang wajib keluar. Soalan ini merupakan soalan yang mesti keluar. Paling kurang ada 2 soalan. Dan dewasa tahun-tahun kebelakangan ini soalan ini hanya 2 sajalah. Tidak macam dulu 4, 3, 4 gitu lah. Sebab disebabkan adanya soalan kebat. Kata tugas dia 1 saja, yaitu terangkan, tetapi soalan pengajaran seperti yang saya beritahu tadi mestilah ada, kita hendaklah. Ini contoh, mesti ada ulang balik soalan. 2 pengajaran daripada di atas ialah ulang balik soalan. Lepas tu buat sama aja, buat dash. Dash lah yang sesuai, janganlah A, B janganlah. 1 roman 2 roman janganlah tu. Sebab ada benda-benda yang mungkin mengelirukan pemeriksa nanti ya. Bila kamu jawab begitulah. Kalau kamu dash saja, okey. Lepas tu jawapan mesti adalah seperti saya beritahu, kita hendaklah. Dapatlah kamu markah penuh bagi 4 markah ya. Buatlah seberapa banyak kamu mau dash untuk dalam soalan terangkan 2 pengajarannya. Tetapi isi dia seperti saya beritahu, mestilah yang berkaitan dalam ayat di atas. Okey, ayat 1 apa dia punya maksud? Orang beriman. Peringkat 1 tadi ya. Lepas tu sembahyang yang khusyuk. Ya. Lepas tu ayat keempat, orang yang membayar zakat. Peringkat kedua apa? Orang yang illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum hum ghairu malumin. Apa lagi tu? Lupa dah. Orang yang wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kehormatannya. Peringkat ketiga, ini isi dia. Menjaga amanah dan menunaikan janji dan menjaga solat. Kalau kamu jawab solat 5 waktu, salah. Sebab dalam ayat ni hanya solat yang khusyuk dan menjaga solat. Kebanyakan calon yang menjawab pun jawapan dia hanya menerangkan tentang solat 5 waktu, jawapannya tidak terima. Kita hendaklah solat 5 waktu supaya salah. Walaupun kamu ikut format dia, ada kita hendaklah ada isi dan huraian, tetapi isi dia tidak bertepatan dengan ayat. Jawapan kamu dikira salah. Jadi kena hati-hati. Tapi untuk makluman kamu, soalan ini merupakan soalan yang kita boleh dapat markah yang lebih baiklah daripada soalan-soalan tambahan Islam. Akikah itu yang merupakan soalan subjektif terhad. Dia mesti jawapannya tepat. Ini indah untuk bidang Al-Quran dan hadis. Jadi kamu kena ambil peluang di dalam tajuk-tajuk inilah. Kamu kena hafal, kamu kena mahir. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk tajuk ni. Ustaz Azmal, kalau ada berhenti rehat seketika untuk memberi laluan kepada kuis. Sebelum kita teruskan kepada tajuk yang kedua. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sabani. Okey, topik perbincangan yang pertama,
sudah selesai dikupas dengan begitu terperinci. Banyak tips yang dikongsi oleh Ustaz. Banyak tips yang dikongsi oleh Ustaz bagaimana menguasai tajuk ini dalam peperiksaan dengan meneliti kata tugas soalan yang ada nanti. Banyak contoh sudah dibagi, banyak contoh-contoh soalan sudah diberi, banyak sudah terdapat juga beberapa cara menjawab, cara menghuraikan isi, cara memberikan pendapat sesuai dengan soalan. Baik, saya tertarik dengan Ustaz punya perkongsian tips yang menarik bagi saya pada malam ini, iaitu teknik beberapa peringkat bagaimana memahami ayat-ayat tilawah serta maksudnya. Saya tertarik dengan teknik begitu. Saya rasa sekiranya pelajar dapat menguasai 3 peringkat yang diperkenalkan oleh Ustaz, saya rasa pelajar boleh menguasai dan senang memahami setiap isi kandungan dalam ayat kefahaman dalam tajuk pelajaran keempat tingkatan 5 ini. Yang mana Ustaz ada jelaskan peringkat pertama kita pelajar seharusnya fokus ayat pertama hingga ayat keempat, peringkat kedua di mana ayat yang kelima hingga ketujuh, kemudian peringkat yang ketiga ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Ustazah harap para pelajar dapat mengambil perhatian sebentar tadi dan boleh faham terus lagi bagus. Sekiranya belum dapat memahami, boleh membukakan soalan di ruangan chat pada secara live sekarang ini lagi baik supaya Ustaz boleh menjawab soalan yang masih mengelirukan para pelajar di luar sana. Baik, tentang kehadiran link, kehadiran para pelajar, rasanya Ustaz Azmal sudah kongsikan link kehadiran dalam pautan chatting kita sebentar tadi. Saya harap, Ustazah harap para pelajar jangan lupa isi link kehadiran tersebut. Okey, sebelum itu kita lihat di ruangan chat siapa yang hadir pada malam ini. Ustazah rasa ramai juga pelajar yang mengatakan kehadiran di ruangan chat. Apa yang saya nampak di ruangan chat, Zarifah Syahzani Jaidi dari SMK Terusan Sugut, Nurul Syamira dari SMK Bongawan 2, tahniah. Ini lagi dari SMK Kalabakan Tawau, iaitu Izzatul Fariza Azlizan. Okey, tahniah kerana bersama kami pada malam ini. Siapa lagi yang Ustazah boleh nampak ni? Nur Mutmainna Rudi dari Sekolah Menengah All Science. Nur Syakira Insyirah dari SMK Taman Ria Tuaran. Okey, ramai lagi sebenarnya para pelajar memberi respon dalam ruangan chat ini, tahniah. Jangan lepaskan peluang, kita ada 2 lagi tajuk yang akan disampaikan oleh Ustaz sebentar lagi. Okey, sebelum kita meneruskan untuk tajuk yang seterusnya, ada 2 tajuk lagi. Sekiranya para pelajar ingin mengemukakan soalan, sebelum kita masuk tajuk baru, sila tulis di ruangan chat. Kalau tidak sempat, kamu boleh kemukakan soalan di ruangan grup Telegram kita, kalau tidak sempat lah. Baik, Ustaz Sabani bersedia sudah untuk siri ataupun tajuk yang seterusnya? Okey, sedia sudah. Okey, kita akan masuk tajuk, ada 2 tajuk lagi. Iaitu tajuk yang terakhir pada malam ini. Dengan ini kita mempersilakan Ustaz Sabani untuk meneruskan ulang kaji kita pada malam ini. Dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis Zaida. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang kelima kita, iaitu sama juga bidang Al-Quran. Skillnya pun sama, cuma tajuknya lain, ayatnya lain. Yang memahami keutamaan ini merupakan tajuk baru dalam SPM kamu lah. Sebab kamu murid-murid pada tahun 2021 ini merupakan murid perintis kepada KSSM pada tahun ini. Okey, tajuk dia memahami keutamaan dalam tindakan. Jadi ini kita tidak bagi kepada beberapa peringkat. Sebab ini tidak pernah soalan ini keluar. Jadi kita belum ada pengalaman. Jadi kita anggaplah dia sebagai hanya 1 peringkat saja. Okey, apa ayat dia sama juga objektifnya. Cuma ayatnya ada tambahan iaitu asbab nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini turun?
ada cerita sebabnya. Jadi kamu mesti tahu ceritanya ya. Kenapa ayatnya ini baru. Jadi kamu kena mahir ya. Sebab turun ayat dan yang lain-lain ni biasalah isi kandungan sama juga. Teknik dia pun sama. Soalan yang dikeluarkan pun kata tugas dia sama. Soalan kibat pun masuk dalam sini. Dan terakhir biasalah ayat pengajaran. Jadi Ustaz dah perlu ulas di sana lagi. Mungkin dalam bidang Al-Quran yang pertama tadi kamu sudah mahir. Tajuk dia memahami keutamaan dalam tindakan. Apa dia memahami keutamaan tindakan? Maksudnya yaitu memahami yang mana perkara yang kita harus selesaikan dulu di dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Mana yang harus kita utamakan. Inilah tajuk dia. Okey, ayat dia ini. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjid sampai habis. Ayat 20. Kita ada masa Ustaz express ya. Yang penting teknik dia. Kena mahir juga dalam memahami maksud. Kalau kita sekolah agama mungkin ada masalah lah. Sekolah agama Tun Datuk Mustafa, sekolah agama Limawan, sekolah agama Ainanam dan sebagainya. Mungkin mahirlah sekolah Topuan, sekolah Islamia Papar, Tawau dan sebagainya. Tapi mereka ambil hanya syariah dan Al-Quran dan Sunnah. Ini kan Islam nada. Kecuali catatan 3. Okey, kena paham nih maksudnya nih ya. Untuk kamu dapat jawab soalan dan dapat keputusan yang baguslah. Nah, ini apa dia? Ustaz perlu bacalah. Sebab sama saja. Sungguhnya orang beriman dan berhijrah. Baca sendiri dalam buku teks. Slide ni mungkin kita kongsikan. Nanti Ustaz kamu ataupun Ustazah kamu nanti akan mengajar di kelas lah nanti bersemuka pada 1 November ni. Okey, fokusnya pun sama. Soalan pertama yang akan keluar sama juga. Soalan 1 berbentuk terjemahan ayat panjang. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Mungkin ayat ini. Wa ulaika humul faizun. Apa ni? Apakah maksud wa ulaika humul faizun? Jawapan dia ini. Itu saja. Ayat panjang lah. Biasa keluar gitu. Allazina amanu hajaru. Apa maksudnya ni? Ini maksudnya. Pertama seperti itu. Yang ayat panjang. Soalan dia lah bentuk dia. Yang kedua terjemahan ayat bergaris. Sama juga macam tadi. Apa yang digaris? Ini. Wa imaratal masjidil haram digaris. Ataupun satu saja. Wajah dari garis. Apakah maksud perkataan yang bergaris? Senang ya. Dapatlah kamu 2 markah. Yang ketiga baru memahami keseluruhan maksud ayat. Kena mahir dengan arti-arti ayat ini. Maksudnya ni apa? Ni kamu cerita main bola English Premier League pula. Malam ni. Cerita itu. Cerita Liverpool kalah. Salah daripada Mesir. Kamu cerita. Habislah. Walaupun artinya seakan-akan, tapi kalau tidak tepat, maka jawapan kamu pun dikira salah. Ini yang soalan baru. Soalan dia seperti berikutlah. Nyatakan sebab turunnya ayat ke-19 surah At-Taubah. Sebab turun ayat 19 surah At-Taubah ialah, ini ceritanya. Menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan. Cerita mereka tentang selepas adakah amalan yang tadi boleh menyebabkan mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Itulah itu maksudnya. Terdapat sahabat yang menumpukan kepada memberi minum kepada orang menunaikan haji. Memberi minum, pahalanya besar. Itu maksudnya. Terdapat juga sahabat yang akan menumpukan usaha kepada makmurkan Masjidil Haram. Rajin ke masjid di Mekah. Itu merupakan pahala yang dapat pahala yang besar. Ketika itulah. Selain itu terdapat para sahabat yang berjihad jalan Allah. Pejabat mereka ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggalkan suara di sebelah Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar mengadu hal ini kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Jadi kena faham ceritanya, turunlah ayat ini. Aja'altum siqayatin. Yang ayat ini merupakan dia punya isi atau fokus utama yaitu tentang memahami keutamaan dalam tindakan kita. Adakah beri minum itu keutamaan utama? Adakah pergi masjid, makmur ke masjid itu keutamaan utama? Itu maksudnya ayatnya. Sebenarnya tidak lah. Keutamaan utama yang kita belajarlah nanti melalui ustaz-ustaz kamu. Dan ini dikatakan daripada ayat ini maka timbulnya dipanggil maksud fiqhul aulawiyat. Maka adanya fiqhul aulawiyat. Maka terjadinya, terbentuknya fiqh al-aulawiyat. Apa dia fiqh al-aulawiyat ni? Saya pun tersasul ya. Maksudnya ialah mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan. Kita utamakan dulu. Perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Contoh soalan ini. Nyatakan maksud fiqhul aulawiyat. Jawapan kamu maksud fiqhul aulawiyat ialah
mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan. Kamu nokta saja sana, dapat 1 markah. Mesti ada berdasarkan prinsip syarak, baru dapat markah. Ustaz? Ya. Kita ada soalan 1 orang pelajar. Okey. Boleh ya sekejap? Okey. Dari Shin Chan Lee. Okey, soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Ustazah. Saya dari SMK Tagasan Sempurna. Soalan selain daripada maksud dan kebat perlu jawab dalam poin. Bagaimana pula dengan sebabnya turun ayat? Oh, sebab okey ya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Untuk sebab maksud turun ayat ni mendatar ya. Maksud fikul aulawiyah. Oh, sebab tadi. Sebab turunnya ayat surah 19 surah At-Taubah ialah, terus saya ceritakan. Dash pun boleh, tidak ada masalah. Okay. Yang masalah ni bila buat dash apabila soalan kebat tu saja. Sebab dia jadi dipanggil soalan rubrik yang menyebabkan calon hanya mendapat 2 markah walaupun mengikut format. Boleh tak? Yang lain tu okeylah, tidak ada masalah. Cuma apabila kita menjawab soalan tidak berbentuk dash ni, bukan mungkin apa dipanggil ya. Untuk guru yang memeriksa tu sukar membezakan antara isi utama dengan isi yang lain. Itu saja masalahnya. Kalau kita buat dash, guru tahu ini isi pertama, ini isi kedua untuk pendidikan Islam lah. Jangan ikut bahasa Melayu atau sejarah. Pendidikan Islam begitu. Jadi bila kita buat satu yang panjang, tidak ikut dash, kecuali kebat. Yang lain tu buatlah dash. Arti kah? Ini kan asbabun nuzul kah? Maksud kah? Buatlah dash. Tidak ada masalah. Tapi biasanya maksud dengan asbabun nuzul ni dia 1 kali cerita. Kalau kita tidak buat dash pun tidak ada masalah. Tapi yang banyak isi ini yang ditambahkan dash lah. Tapi kalau Ustaz syorkan, buatlah dash kecuali soalan kebat. Sebab pemeriksa. Yalah, guru-guru yang memeriksa dapat membezakan isi antara satu isi dengan isi yang lain. Okey, Ustazah Eda. Diharap murid memahamilah perkara ini. Tidak ada masalah tu. Tidak ada masalah. Ya, okay. Kecuali teruskan, soalan kebat. Okey. Soalan dia biasanya nyatakan maksud fikul aulawiyat. Ini. Sepatutnya didahulukan 1 markah kalau ada jawapan lain lah. Berdasarkan prinsip syariat ataupun berdasarkan hukum syariah. Kalau tidak tepat, maka kamu tetap dapat 1 daripada 2 markah. Mesti berdasarkan prinsip syariat. Berdasarkan uruf kamu bilang. Salah. Maka jawapan kamu di bawah salah. Jawapan di atas betul. Kamu dapat 1/2 markah. Spektrum ilmu untuk makluman kamu saja. Prinsip asas dalam fiqhul aulawiyat. Okey, pertanyaan. Nyatakan prinsip asas dalam fiqhul aulawiyat. Prinsip asas dalam fiqhul aulawiyat ialah mesti ni jawapan dia. Dash bersumberkan dalil syarak. Dash mengutamakan perkara yang utamakan dalil syarak. Dash mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Dash untuk memahami maksudnya nanti belajar di sekolah. Untuk keperluan manfaat. Tapi kalau kita baca ni pun kita faham sudah. Bersumberkan dalil syarak, mesti bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Mengutamakan perkara dengan syarak, mengutamakan yang lebih dahulu. Sembahyang sunat, sembahyang wajib dulu. Kamu utamakan daripada sembahyang tarawih, sembahyang duha. Itu dulu kamu belajar. 8 rakaat, 20 rakaat. Tak. Sembahyang zuhur, subuh dulu kita belajar. Itu maksudnya. Mengambil kira keputusan semasa dan setempat. Cek keadaan. Ini di kelas lah belajar. Mengutamakan keperluan atau manfaat bersama banding manfaat pribadi, mengambil kira tahap kemudian sama isi-isi ni sama juga skill soalan yang tadi juga. Ini pun isi dia bidang pelaksanaan fikul aulawiyat dalam kehidupan. Contoh soalan, nyatakan contoh fikul aulawiyat dalam bidang berikut. Contoh fikul aulawiyat dalam berikut ialah dash ilmu dan pemikiran, dash amalan, dash tuntutan syarak. Okeylah, jawapan lain salah. Dia punya isi ni ilmu dan pemikiran mengutamakan. Ini kita belajar dia lah di seperti Ustaz bilang tadi di sekolah lah. Dia punya pemahaman, dia punya isi yang lebih bernas. Cuma dalam slide ni isinya semua isi ini tulis daripada buku teks. Okey ya. Untuk makluman semua murid, jawapan mesti dalam peperiksaan nanti mesti dalam buku teks. Untuk soalan respon terhad. Kalau respon terbuka boleh. Bagaimanakah cara untuk mendiskusikan diri di sekolah? Itu respon terbuka. Okey. Boleh ambil luar. Tapi kalau jawapan-jawapan tentang ini mesti dalam buku teks. Jadi adalah kamu kena kuasain ya. Apa dia? Saya bacakan juga lah.
mengutamakan usaha untuk ilmu dan memahaminya berbanding dalam melaksanakan suatu amalan. Sudah kita faham, yaitu mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Fardu ain dulu utamakan, baru ilmu fardu kifayah. Contohnya, mengutamakan ilmu menunaikan solat yang lain berbanding dengan ilmu sembahyang tarawih. Yang solat dulu. Utamakanlah betul-betul solat yang betul. Baru yang lain. Mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi sepulang semasa dan pelengkap agama Islam. Contohnya mengutamakan ilmu dalam bidang perubatan dan kejuruteraan dulu, baru ilmu matematik, ilmu yang lain-lain, ilmu sukan, ilmu bagaimana mengurus hidup, ilmu bagaimana macam-macam lah. Ini kita faham. Sama juga amalan, apa dia amalan yang didahulukan, yaitu mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Aplikasi dia mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadat sunat yang berbentuk pribadi. Contohnya mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat berbanding dengan membanyakan amalan sunat untuk pribadi. Boleh kita faham. Tuntutan syara apa yang perlu kita faham, yaitu mengutamakan perkara pokok. Pokok ini bukan pokok kelapa sawit. Mengutamakan perkara yang asas. Pokok ini yang basic berbanding dengan perkara cabang, perkara furu. BSN dia punya pokoknya di mana? Kota Kinabalu. Yang lain ada di Ladatu, Sempurna, Sandakan, Membakut ada, Beaufort, itulah. Dia punya cabangnya. Pokoknya KK. Cabangnya tempat-tempat daerah lain. Apa dia dalam tuntutan syarat? Pokok dia mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Contohnya mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum kita bersedekah. Ini bersedekah hilang habis 1,000, berzakat 10 sen. Jadi dangam lah. Jadi tujuan ayat ini keluar, isi kandungan ayat ini keluar ialah tentang pelaksanaan yang penting dulu, baru yang sunat. Contohnya mengutamakan membantu ibu bapa berbanding iktikaf. Kamu rajin pergi masjid, beliau suruh buang sampah pun tak mau. Hari-hari masjid sampai subuh, besok lagi maghrib, iktikaf lagi sampai subuh. Jadilah kamu digelar orang hebat. Tapi tolong ibu bapa nada di rumah. Jadi tidak boleh ya. Bantu ibu bapa baru iktikaf. Itu maksud kita punya tajuk pada hari ini. Cuma tekniknya pun sama juga. Ini kamu bacalah. Perkara asas dalam Islam, itu pokok. Cabang islah, perbincangan kepada pelaksanaan perkara pokok seperti hukum pelaksanaan solat banyak. Sama juga dia punya terangkan dua kepentingan. Fikul aulawiyah terhadap individual masyarakat. Sama juga teknik dia. Dua kepentingan fikul aulawiyah terhadap individual masyarakat ialah. Cuma di sini bacalah nih. Pastikan tindakan manusia. Okay. Saya tidak perlu ni lah. Mengamalkan awal habis dapat niat bula kan. Anda apalah. Mengamalkan tuntutan Islam yang keturunan tepat. Timbangkan kehidupan masyarakat. Sejam lebih kita sejam setengah pun cukup lah. Wujudkan masyarakat menjemuskan kehidupan yang cekap, wujudkan sejahtera sosial. Okey. Ini yang penting. Sama juga, cuma di sini ada tambahan. Kata tugas bagi soalan ni sama juga, jelaskan. Nyatakan, jelaskan, tahu ya cara menjawabnya kan? Simple ya, jelaskan. Laksanakan tanggungjawab sebagai seorang pelajar, cukup. Ini kerana kamu tambah, boleh, betul. Tapi buang masa. Nyatakan, dapat pahala, cukup. Okay. Disayangi masyarakat, cukup. Terangkan, mendapat pahala dan keredaan daripada Allah SWT untuk, cantik, gitu. Melaksanakan tanggungjawab dengan penuh keimanan agar, begitu. Baru tepat. Ini baru panjang ya. Buntak, pendek, panjang. Dan soalan baru dalam sini. Ini soalan ni kena hati-hati ya. Soalan ni selalu terjadi dalam soalan tajuk larangan mempersendahkan agama. Ini yang selalu calon tercicir markas ini. Diorang tak faham. Ada 3 nih. Contoh, ciri, golongan. Sebutkan 2 golongan orang yang mempersendahkan agama. 2 golongan, jawapan dia 2 golongan orang yang mempersendahkan agama ialah, dia jawabnya, tidak solat. Dash. Orang yang melakukan maksiat. Dash, jawapannya salah. Golongan ni ialah murtad, itu golongan. Musyrik, kurafat, itu golongan. Apa lagi ya? Banyaklah. Sihir, itu golongan. Ya, asi, itu golongan.
Itu maksudnya golongan. Okey, kalau yang jawapan tidak solat, tidak berpuasa bulan Ramadan, itu contoh. Itu jawapan bagi contoh. Kalau kamu jawab golongan ke dalam contoh, jawapan kamu salah. Jadi kena beza. Jadi tajuk ni ada. Mungkin akan keluar soalan-soalan berbentuk seperti ini. Ciri bangga melakukan maksiat. Ada bangga. Menghina golongan ulama. Itu ciri. Jadi kena tahu bezanya. Ini banyak biasanya dalam larangan mempersedahkan agama ni keluar. Jadi kemungkinan kalau kita buat pembacaan, analisis, kemungkinan soalan ini akan keluar dalam tajuk ni. Tapi tajuk ciri-ciri yang beriman tadi tidak. Ciri-ciri mukmin berjaya tadi itu tidak. Dalam ini tajuknya. Jadi kena pada bezakan. Contohnya saya bisa bagi contoh. Kalau sini dalam sini ada nih, saya bagi sama soalan kebat. Ini. Nyatakan 2 contoh soalan dia. Nyatakan 2 contoh ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Pertama, pahami maksud soalan. Kedua, sama juga 2 contoh ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Tersasul dalam mulutnya. Okey, pelan-pelan. 2 contoh ilmu fardu. Kita ada soalan lagi dari pelajar. Okay. Dari pelajar yang bernama Mau. Dia punya soalan macam ni. Ustaz, saya nak tanya, contoh soalan yang jenis nyatakan atau jelaskan atau terangkan tu, kalau tidak tulis kehendak soalan bolehkah atau dikira salah? Okey Sebenarnya kalau kamu dah buat boleh. Cuma untuk mendapatkan kita ni untuk mendapatkan jawapan terbaik, kamu mesti ikut teknik-teknik ni. Akan menyebabkan kamu tidak akan kehilangan markah. Itu dia punya inilah. Tapi kalau kamu buat pun tidak ada masalah tu. Cuma apabila kamu buat yang tidak mengikut seperti yang saya terangkan ni, pemeriksa akan mungkin kamu ketinggalan satu isi. Dia kertas ni banyak. Kertas ni seturang 300 keping. Jadi bila kamu buat tidak ikut teknik ni, maka pemeriksa tambah banyak. Begitulah. Itu maksud saya. Faham kan? Kalau kamu buat skill gini, jadi insyaAllah isi apa yang kamu nyatakan kepada pemeriksa, insyaAllah dapat dibaca dengan jelas lah. Begitulah. Kalau kamu ikut kamu punya lah, tidak ikut kamu punya skill, tidak ikut skill macam begini. Ini pengalaman kita. Okey, Ustazah? Boleh teruskan? Ya, okey, jadi teruskan. Kalau sebaiknya ikut sebeginilah. Ataupun guru-guru kita pun selalu berpesan lah, ikutlah, ulang balik tu ikutlah. Bagus, ulang balik soalan, terutama yang melibatkan masyarakat tadi tu. Kalau kamu dah buat masyarakat dalam DES, tapi kamu ada ulang balik soalan, jawapan kamu diterima. Ini saya beritahu lah. Tapi untuk selamat, kamu kena buat DES. Masyarakat tu kamu sebut dalam setiap DES yang kamu buat, isi yang kamu buat. Tapi sebenarnya, kalau kamu ulang balik soalan, itu sudah menjadi penyebab kepada jawapan kamu betul. Masyarakat dapat membentuk pribadi seorang melalui DES. Okey sudah. Boleh dah. Tapi untuk selamat, kamu kena buat DES di dalam masyarakat, sebutkan masyarakat di dalam setiap DES. Kalau untuk selamat lah. Jadi maksudnya saya pengalaman kita ni untuk teknik-teknik sebegini dikongsikan supaya calon boleh mendapat A+. Mudah untuk mendapat A+ lah. Berbanding dengan apa yang kamu buat dalam mengikut teknik kamu sendiri. Itu secara ringkas kesimpulannya. Okey, teruskan. Pahami maksud soalan teknik ulang balik soalan, sama juga buat DES juga jawapan, banyakkan DES. Sepatilah. Banyakkan jawapan ringkas, buat kotak jawapan kalau begini. Senang membezakan antara satu dengan yang lain. Jadual, kotak jawapan itu ada jadual. Jawapan mesti tahu, beja. Beja. Kalau di Indonesia, beja. Sabah beja. Kalau di bahasa Malaysia, beza lah. Contoh, ini contoh. Solat, puasa, contoh. Fardu ain, contoh. Solat, puasa, zakat. Fardu kifayah, ilmu, perubatan, kejuruteraan, pertanian. Betul. Jawapan yang betul. Jangan kamu isi ini. Contoh kamu isi ini, ilmu pengetahuan yang wajib tuntut dalam Islam. Artinya, walaupun jawapan dia betul, tapi dia bukan soalan contoh. Dia soalan ciri. Jadi, kena tahu beza, kamu tanya ustaz-ustaz kamu dan ustaz-ustaz kamu. InsyaAllah dapat penjelasan yang sebaiknya lah. Cuma saya menyatakan di sini bahwa contoh, ciri dan golongan adalah soalan berbeza dan murid harus tahu membezakan antara 3 perkara ni.
Kemungkinan besar akan keluar dalam tajuk inilah. Sebab tajuk ini menyatakan tentang contoh ciri di dalam bab memahami keutamaan dalam tindakan. Wallahu alam. Yang terakhir sama juga pengajaran ayat. Pengajaran dia kalau kamu tidak mau bingung-bingung, kamu baca aja buku teks ni ataupun kamu baca slide ni. Inilah isi dia. Okay? Selain pada isi ini jawapan kamu salah. Kena ingat. Jadi apa isi tajuk ni? Kita hendaklah apa? Sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dan akhirat kerana keimanan inilah ni. Kita hendaklah sentiasa berazam untuk berjihad dan tenaga dan harta supaya kita hendaklah sentiasa berjihad kepada yang lebih baik supaya menjadi saya produktif. Kita hendaklah sentiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan kerana kebaikan itu akan diberikan jalan pada akhirat. Senang saja wallahu alam untuk tajuk ini. Sama juga seperti yang di atas tadi, kata tugas saya, terangkan 2 pengajaran daripada ayat di atas, terangkan 2 pengajaran daripada hadis. Itulah dia punya soalan. Dipanggil soalan ayat pengajaran. Kalau terangkan bukan daripada pengajaran itu, bukan caranya, tekniknya bukan menjawab cara ini. Kita hendaklah. Teknik dia biasa, isi dan huraian, penilaian dia, contoh soalan. Ini seperti contoh soalan lah yang akan keluar dan kamu boleh tengok dalam soalan objektif nanti dalam kuis yang akan diberikan nanti oleh Ustaz Azmal dan Ustaz Zaidah. Itu antara, itu bukan contoh soalan, soalan yang akan keluar berbentuk subjektif untuk kertas 1 pendidikan Islam. Yang terakhir tajuk kita pada malam ini ialah sama juga bidang Al-Quran, kepelbagaian bangsa dalam Islam. Untuk tajuk-tajuk baru ni surah Al-Hujurat ayat 13 mesti ada sabab nuzul. Seperti pertanyaan tadi kepelbagaian bangsa dalam Islam, sama juga yang baru ini adalah sebab turun ayat, asbabun nuzul. Ayat dia ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Afal, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila liyata'arafu, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dan kamu yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam penguasaannya. Sama juga skillnya, terjemahan ayat panjang, terjemahan ayat bergaris, dan memahami seluruh ayat kena kuasai erti. Kena fahami sebiji-sebiji. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada zakarin, lelaki wansa. Apal. Baru kamu boleh dapat A+. A+ bukan senang. A+ 90 dan ke atas. 90 dan ke atas. Tapi untuk kamu tahun ni, ya bukan senang juga. Kecuali kamu dapat kuasai kertas 2. Hafal Al-Quran, hafaz Al-Quran, baca Al-Quran dengan betul, kamu dapat skor sana 20 markah, boleh tu. Tapi untuk 20 markah macam misi mustahil lah. Mungkin kamu dapat 16/20, 17/20. Jadi sukar. Untuk A+, kalau kamu ikut peringkat dia, kamu dapat jawab. Mustahil kan dapat 100 markah untuk kertas 1 ni? Tidak. Sebab pernah orang dapat 100 markah. Pernah, ada. Jadi tidak mustahil lah. Mungkin bacaan Al-Quran pun kertas 2 pernah orang dapat, boleh dapat markah putusan, insyaAllah kamu dapat A+. Okey, sebab tu jelaskan sebab turun ayat Al-Quran. Okey, pertanyaan tadi, sebab turun ayat 13 surah Al-Hujurat ialah, terus sambung. Menurut Ibnu Abbas ataupun dash, tak ada masalah. Tapi kalau Ustaz, syorkan dash lah. Dash. Yang penting ulang balik soalan. Sebab turun ayat 13 surah Al-Hujurat ialah dash, menurut Ibnu Abbas, tak ada masalah. Okey, langkah semasa bukan maka dapat sahabat. Yang penting ceritanya tepat. Kalau tidak tepat tu mungkin ada yang diterima, ada yang diterima. Allah alam, belum pengalaman untuk asbabun nuzul. Kita belum ada pengalaman, mungkin tahun ini kita ada pengalaman, insyaAllah. Akan datang boleh diterangkan lagi untuk asbabun nuzul. Tapi cara menjawabnya simple, buatlah des, bagus. Okey, isi kandungan ayat dalam ini ialah tu sama aja. Bila kandungan ni, cara menjawab dia, cara soalan dia, jelaskan, dialah tu. Nyatakan, sebutkan, senaraikan, dialah tu. Itu yang tidak perlu huraian, yang perlu huraian, terangkan. Bila soalan terangkan, maka perlu huraian. Dan ada lagi lah hubungan, terangkan hubungan. Itu kena akan diterangkan lah nanti dalam teknik menjawab, insyaAllah selepas habis siri 20. Kami berkongsi lah nanti pengalaman-pengalaman yang ada untuk menerangkan kepada semua channel SPM. Mudah-mudahan kamu dapat menjawab dengan baiklah, insyaAllah. Dan tren kita pun Sabah ni, alhamdulillah setakat ni baguslah. Bagus, kita punya JPMP baguslah mencapai tahap yang diinginkan negeri.
Kini baca sendiri aku Kedoman Takwa, apa isi dia ini kamu kena baca. Kena mahir lah. Di sini kamu baca malam ni pun boleh juga untuk santai-santai ya. Tapi untuk keterangan selanjutnya ini belajar di kelas. Semoga nanti sama soalannya kebat, soalan ciri tidak mungkin kebenaran besar tidak masuk dalam sini sebab tidak ada menceritakan tentang ciri dan contoh. Apakah dia itu? Misalnya ayat sama juga kita hendaklah saling bersama untuk jawaban yang baik dan betul, baca ini. Jangan buat ayat sendiri. Kamu hafal ini hendaklah apa isi dia? Menghormati kepelbagaian budaya untuk tajuk kepelbagaian bangsa dalam Islam. Saling bekerjasama. Cukuplah. Yang dia punya huraian ini untuk nih mana-mana saja. Kita hendaklah saling bekerjasama untuk kehidupan yang aman. Untuk apa lagi? Apa-apa saja. Untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Betul. Untuk apa lagi? Disayangi oleh masyarakat. Betul. Untuk apa lagi? Apa-apa saja. Kita hendaklah menghormati kepelbagaian bangsa supaya apa? Adanya kesepahaman dia lah nih. Supaya adanya supaya wujudnya hormat menghormati di kalangan masyarakat. Baik ya, supaya ini apa ya? Kamu jawab insyaallah diterima kecuali isi. Ya, isi. Jadi untuk supaya kamu tidak salah, bacalah nih. Yang sesuai untuk ayat pengajaran bagi setiap tajuk sama ada dari tingkatan 5 ataupun bidang Al-Quran daripada tingkatan 5 ataupun bidang Al-Quran daripada tingkatan 4 ataupun bidang hadis daripada tingkatan 5 ataupun bidang hadis daripada tingkatan 4. Dia punya skill soalan, cara soalan yang pertama tadi yang maksud ayat dan cara soalan penjelasan dan cara soalan pengajaran ayat sama dalam bidang Al-Quran dan bidang Al-Hadis. Wallah alam, itu saja saya rasa saya Aida. Mudah-mudahan pengusian malam ni kalau ada apa-apa kamu tanya saja, insyaAllah teknik-teknik yang penting supaya kamu boleh jawab. Kalau pengalaman kita calon-calon di Sabah ni boleh jawab, tetapi teknik tu silap, bukannya kamu gagal, enggak. Kamu enggak dapat grade yang sebaiknya yang harus kamu buat. Jadi sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang sama-sama live langsung untuk memberikan sedikit masa walaupun sejam setengah ya. Saya secara ekspres ya, dapat nanti takut makan masa yang lama. Ucapkan terima kasih. Semoga kita di negeri Sabah ini tuan-tuan ini mendapat membuat kejutan. Kalau boleh, kalau pelajar kita ada 12,000, 10,000 dapat A+. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga para pelajar semua di sana akan mendapat lonjakan markah dan grade yang terbaik untuk diri, untuk sekolah dan juga untuk negeri Sabah. Baik, begitulah penyampaian daripada Ustaz Sabani selaku penceramah kita pada malam ini yang mana banyak membincangkan tentang teknik-teknik yang sangat berkesan untuk menguasai tajuk ini khususnya dan sekaligus bagaimana untuk mendapat grade yang terbaik iaitu A+. A+. Kita mesti tanamkan dalam diri, kita mesti tanamkan dalam azam diri kamu sebagai seorang pelajar, cuba dapatkan A+. Itu yang cuba amanah yang cuba kami kongsikan kepada para pelajar di luar sana. Baik, untuk menguasai kertas pendidikan Islam kali ini yang membincangkan dalam bidang tilawah yang mana difokuskan tentang 3 topik utama. Para pelajar kena hafal betul-betul, kena hafal ayat, potongan ayat, kena hafal juga maksud. Itu Ustaz Sabani sudah bagi tahu kita berulang kali. Kemudian kuasai keseluruhan tajuk yang kecil-kecil tu, kuasai semua, jangan ada yang tinggal. Begitu juga dengan sebab turunnya ayat. Sebab dalam tajuk ini ada beberapa topik, ada 2 topik kalau tidak silap tentang sebab turunnya ayat. Itu pun kena kuasai, kena faham, kena ingat. Jangan ada yang tertinggal. Begitu juga dengan teknik-teknik seterusnya. Baik, para pelajar di luar sana, kita masih lagi berada dalam program ini. Jangan lupa isi link kehadiran yang sudah dikongsikan dalam pautan chat sebentar tadi. Rasanya dalam jam 9 sudah dikongsikan. Baik, kita menunggu daripada Ustaz Azmal untuk
kongsikan ataupun share skrin pemenang kuis pada siri yang ke-9. Ada Ustaz Azmal? Okey, berikut adalah pemenang ataupun yang mendapat hadiah hasil daripada menjawab soalan kuis daripada siri ke-9. Siri 9 ya. Okey. Nama-nama tersebut iaitu pertama Balkis binti Yusuf dari SMK Tawau, kemudian Syazwani Afika binti Jeffridin dari SMK Tamparuli, ketiga Amira Hana Humaira binti Ahmad SMK Agama Kota Kinabalu, keempat Nur Faradina binti Zainuddin dari SMK Majakir Papar, yang kelima Azra Fika Kadira binti Hermeni dari SMK Kelombong. Okey, yang keenam Farah Wahida binti Mat Chailin dari SMK Bengawan Papar. Ini mesti anak pelajar Ustaz Sabani ni kan. Tahniah Ustaz Sabani. Okey, yang ketujuh Muhammad Amirul bin Masri SMK Taun Gusi. Yang ke-8 Irdina Syahira binti Ismail dari SMK Tawau. Yang ke-9 Nur Masyita binti Masuwari dari SMK Elapora Sandakan, dan yang terakhir iaitu Muhammad Haziq Syahmi bin Wajil dari SMK Majakir Papar. Tahniah kepada semua pemenang. Okey, jangan lupa seperti biasa setiap siri kamu akan menjawab soalan kuis. Link kuis akan diberikan dalam ruangan chat ini tepat pada jam 9.30. Jadi pastikan anda, para pelajar semua di sana bersama-sama kami pada malam ini sehingga jam 9.30 untuk mendapatkan link kuis. Begitu tak Ustaz Azmal? Atau mau macam mana? Mau upkan sekarang link quiz atau macam mana? Untuk makluman semua yang bersama kita pada malam ni, link quiz Ustaz sudah letak di deskripsi kita punya YouTube tu, ada di bawah tu, ada sudah link, boleh tengok, boleh insyaAllah 9.30 saya akan on dia punya quiz tu lah. Sekarang isi tidak boleh tu, dia 9.30 baru okey. Dan usahakan letak juga dalam grup YouTube ni sebentar lagi 9.30, dan juga insyaAllah di Generasi Mumtaz lah. Itu saja. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, kalau kita tengok kepada masa, kita ada 2 minit lagi dan kamu akan mendapat link quiz tersebut. Okey, untuk menanti masa 9.30 itu, ada apa-apa dari Ustaz untuk sampaikan untuk siri akan datang? Ustaz Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aida, moderator pada malam ini. Jadi untuk siri akan datang, kita berharap semoga anak-anak pelajar calon bersiap siaga untuk siri yang ke-11. InsyaAllah kita akan bincang pelbagai tajuk untuk sebagai persediaan menghadiri periksaan untuk bulan Mac nanti. Jadi siap siaga, insyaAllah kita akan bertemu nanti. Terima kasih Ustaz Aida. Okey, terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Dengar tu amanat daripada Ustaz Ahmad tentang siri program tadabbur ilmu pada akan datang. Okey. Baik, okey. Alhamdulillah Ustaz Azmal telah kongsikan link pautan kuis pada malam ini. Jadi diharapkan para pelajar bolehlah menjawab soalan-soalan kuis itu dengan lebih baik dan cuba dapatkanlah, mana tahu markah dapat lebih baik ataupun bertuah sebagai pemenang bertuah pada siri akan datang pada siri ini, dan sebagai pemenang insya-Allah jadi boleh jawab sudah. Baik, okey. Jadi kita sudah berada di akhir rancangan. Nampaknya memang mantap dan menarik topik ulang kaji pembelajaran kita pada malam ini, walaupun bersahaja yang telah disampaikan oleh Ustaz Sabani yang penuh dengan pelbagai maklumat dan juga tips. Kami harap para pelajar di luar sana dapat menguasai dengan baik selepas ini.
Okey, akhir kalam kita menutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Okey, jumpa lagi pada siri yang berikutnya pada hari dan waktu yang sama, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.